Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia serta taufik dan inayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini bagi mengikuti kuliah maghrib, iaitu pengajian ilmu tauhid syarah matan Al-Barahin jilid 2. Mempelajari ilmu tauhid ini adalah amat penting kerana ia menjadi tuntutan fardu ain untuk kita semua sebagai umat Islam. Semoga kita dikurniakan keberkahan dalam usaha kita menuntut ilmu ini. Amin. Bagi memberkati taman syurga kita pada malam ini, dengan penuh takzimnya saya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin untuk memulakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para tabi'in, tabi'in, guru-guru, ibu bapa, betul ibu bapa kita, dan tak lupa juga untuk pejuang Palestin. Semoga perjuangan mereka berjaya ya Ustaz ya. Muslimin dan muslimat, untuk tidak membuang masa, dengan ini menjemput Yang Amat Arif untuk memulakan pengajian tauhid dengan segala hormatnya. Dipersilakan. Tafadhal mashkura. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Terima kasih terima kasih kepada pengacara majlis kita pada malam ini yang saya hormati Puan Husniati binti Mansur bersama barisan kepimpinan Gema Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sekali lagi kita menyambung kuliah tauhid kita yang minggu lepas terpaksa ditangguhkan secara emergency. Saya mohon maaf lah sebab ada urusan tidak rasmi bersama Yang Berhormat Menteri Agama. Syukur Alhamdulillah pada malam ni dapat kita menyambung kembali. Mudah-mudahan majlis kita ini mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, sedikit sebelum kita meneruskan kuliah kita pada malam ini. Tengah hari tadi selepas solat Jumaat di Putrajaya di Masjid Sultan Mizan ataupun Masjid Besi di Putrajaya, alhamdulillah selepas solat Jumaat satu tausiah diberikan oleh seorang ulama Timur Tengah, iaitu Profesor Dr. Ali Al-Qaradaghi, berkaitan dengan perjuangan umat Islam kita, sahabat-sahabat kita di Palestin. Dalam tausiah beliau lebih kurang dalam masa 15 ke 20 minit selepas
solat Jumaat tadi ya. Beliau berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestin yang hari ini telah masuk lebih kurang 42 hari perang yang di mana antara yang dikongsikan oleh beliau pada tengah hari tadi iaitu tentang kewajipan kita kewajipan kita umat Islam untuk merasai kesakitan sama-sama merasai kesakitan, kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin yang mana beliau telah memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat Islam ini umpama satu jasad, apabila sakit salah satu bahagian anggota maka anggota seluruh badannya merasa sakit dan demam bersama Jadi persoalan yang beliau utarakan pada kita umat Islam yang berada di Malaysia, negara kita yang aman damai ini, adakah kita sama-sama merasai kesakitan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestin? Jika tidak kita merasakan tidak ada dalam hati kita merasakan cakna kita kepada saudara mara kita di Palestin, maka kita bimbang bahawa di sana terdapat kekurangan kesakitan ataupun illat ataupun kekurangan pada iman kita Ini diperingatkan oleh Syekh Dr. Ali Al-Qaradawi pada tengah hari tadi supaya kita umat Islam sekarang ini berkewajipan untuk membantu saudara-saudara mara kita di Palestin dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan sumbangan wang ringgit, tenaga, dan sekurang-kurangnya kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di Palestin. Sebab itu biasanya selepas solat di akhir rakaat solat fardu, kalau di wilayah persekutuan setiap solat fardu diakhiri dengan kunut nazilah. Ingat kita di Negeri Sembilan pun sama, ataupun dalam sekurang-kurangnya dalam doa imam selepas solat fardu kita sama-sama mendoakan saudara mara kita di Palestin. Itu sedikit mukadimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Dalam perkongsian Syekh Dr. Ali Qaradawi tengah hari tadi, beliau berkongsikan tentang pertolongan, betapa pertolongan Allah telah turun membantu perjuangan saudara mara kita di Palestin, membantu perjuangan yang diasaskan dengan keimanan untuk mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan bumi anbiya, bumi para nabi. Jadi hadirin sekalian, kita tak boleh tak boleh ketinggalan untuk sama-sama mendoakan, sekurang-kurangnya mendoakan dan memberi sumbangan, insya-Allah sedikit wang ringgit sumbangan daripada kita, insya-Allah dapat membantu meringankan beban saudara mara kita di Palestin, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, kita balik kepada kuliah kita dalam muka surat 70 kitab Syarah Matan Ummul Barahin, jilid yang kedua pada muka surat 70. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita telah menyentuh dalam kuliah yang lepas, iaitu berkaitan dengan sifat harus, sifat
yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu harus bagi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukan. Dan kita telah bahas panjang lebar dan juga diikuti dengan dalil Al-Quran dan juga dalil akal. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala harus bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan segala yang mungkin ataupun tidak mengadakannya. Melakukan perkara mungkin ataupun tidak melakukannya. Muka surat 70 malam ni kita tajuk kita pada malam ni kesan terhadap sifat ketuhanan, muka surat 70 insya-Allah. Jadi minggu lepas kita telah bahas sifat harus yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelum ini kita membahaskan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus ni apa maksudnya? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Itu harus. Harus bagi akal, akan ada atau tiadanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala harus mengadakan segala perkara yang mungkin ataupun tidak mengadakannya ataupun tidak melakukannya. Apa dia perkara mungkin? Iaitu mengadakan alam ini, menciptakan manusia, mendatangkan musibah, mendatangkan penyakit, mendatangkan bala, menyembuhkan penyakit dan segala-galanya. Segala perkara yang mungkin. Memiskinkan, mengayakan, menyihatkan, menyakitkan. Ini adalah semua perkara mungkin. Ini satu sifat yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala yang kita kenali sebagai sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kita telah sentuh juga kaitan dengan dalil yang didatangkan dalam kitab ini dan juga dalil akal. Malam ini kita sambung tajuk yang seterusnya, tajuk kecil yang seterusnya itu kesan terhadap sifat ketuhanan. Ke surat 70 Jika Allah Azza wa Jalla tidak bersifat harus melakukan sesuatu atau sebaliknya, niscaya dirinya terikat dengan sesuatu yang mustahil dan wajib. Ada 3 kan? Yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sekarang kita bicara berkaitan dengan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah tidak bersifat harus melakukan sesuatu atau sebaliknya, nescaya Allah Subhanahu wa taala terikat dengan sesuatu yang mustahil dan wajib. Sama ada wajib itu secara syar'i ataupun aqli. Maksud terikat pada sesuatu yang mustahil ialah menciptakan makhluk di dunia ini adalah sesuatu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal. Ia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mustahil lah akal kita terima. Sebab bukan mustahil dan bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ataupun alam ini. Jadi pada hukum akalnya harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk di dunia ini. Sebab itu kalau kita lihat bukan semua orang yang mengandung itu melahirkan kandungannya hidup-hidup. Bukan semua orang yang mengandung dalam dunia ni melahirkan kandungannya hidup-hidup.
sebahagiannya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kandungan lagi. Sebahagiannya Allah Subhanahu wa taala matikan ketika dilahirkan. Ya. Sebahagian lagi Allah Taala matikan ketika kanak-kanak, ketika bayi, ya, ketika kanak-kanak. Sebahagian lagi Allah Taala matikan, ya, waktu umur remaja, ya, dengan bermacam-macam cara, ya. Sebab apa? Sebab ia hanya harus bagi Allah Subhanahu wa taala mengadakan makhluk, ya, menciptakan makhluk, menghidupkan makhluk, mengadakan makhluk. Hanya harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini akal kita boleh terima, ya. Dan kita dah dengan contoh yang saya berikan tadi, kita boleh faham dengan cepat, ya. Boleh faham bagaimana hukum harusnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengadakan makhluk, menghidupkan makhluk dan juga mematikan makhluk. Ya, nak menghidupkan atau mematikan, nak mengadakan ataupun mentiadakan, ya. Ini harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya diterima oleh akal, ya. Boleh diterima oleh akal, fikiran manusia yang waras, ya. Jadi jika disebut tadi ni, jika Allah Subhanahu wa taala terikat dengan sesuatu yang mustahil, maka mustahillah ada makhluk, ya. Mustahil ada makhluk. Walhal, dalam ayat yang bawah, walhal manusia dan segala makhluk yang ada di dunia ini telah diciptakan, ya. Maknanya bukan mustahil lah. Bukan mustahil dan juga bukan wajib, ya. Bukan mustahil, apa bukti dia? Ada wujudnya kita, ya, yang hidup di dunia ini, tak kira di mana kita berada, ya, tak kira di mana manusia itu berada. Itu, ya, bukti, ya, harus Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang mungkin, ya, mengadakan makhluk, menciptakan makhluk. Dan hukumnya pula lagi tidak wajib, ya. Tengok muka surat seterusnya, ya, muka surat 71. Jika wajib pula bagi Allah, ya. Nak menceritakan apa ni sebenarnya, hadirin sekalian, maknanya menciptakan, mengadakan makhluk ini bukan mustahil dan bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya harus sahaja. Itu dia nak mudah fahamnya. Jadi bagi muka surat 71 ni sebagai pencerahan. Jika wajib bagi Allah Azza wa Jalla secara syar'i menciptakan makhluk, maka dia akan terikat dengan balasan dosa dan pahala, dan dia terpaksa akur dengan Tuhan lain yang mewajibkan dia menciptakan alam ini. Atau Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan alam ini kerana adanya alam ini statusnya adalah wajib secara akli. Maka kesemua keadaan ini adalah mustahil dan membawa kepada penafian terhadap ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang kita nak fahamnya, tidak wajib bagi Allah mengadakan alam ini. Tidak wajib bagi Allah menciptakan sekalian makhluk. Ya. Sama ada secara syar'i ataupun secara akli. Sama ada secara hukum syaraknya mewajibkan Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Ada ke tak ada? Wajib ke tak wajib? Tidak wajib. Ya. Secara hukum akalnya, adakah wajib Allah Ta'ala menciptakan manusia? Pun tidak wajib. Ini yang nak kita faham. Maknanya hanya harus sahaja bagi Allah Azza wa Jalla mengadakan makhluk, menciptakan makhluk. Bukannya wajib, ya, sama ada wajib syar'i ataupun wajib akli. Wajib di segi hukum syarak pun tak boleh diterima. Ya. Maknanya jika wajib pada hukum syarak, maknanya seolah-olahnya Allah Ta'ala diperintahkan pula oleh Tuhan lain.
Wajib ni kan perintah, kan? Seolah-olahnya kalau wajib bagi Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini, seolah-olahnya Allah Ta'ala diperintah pula oleh Tuhan yang lain. Ni yang disyarahkan tadi ni. Yang saya baru bacakan tadi ni. Maka itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala diperintah pula oleh Tuhan lain untuk mengadakan makhluk. Wajib pula Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Mustahil. Itu mustahil pada syarak. Juga mustahil pada akal. Allah Ta'ala terpaksa wajib pula mengadakan alam ini dari segi hukum akalnya pun mustahil juga. Mustahil. Secara akal tak boleh terima. Sebab bercanggah dengan hukum syarak dan hukum akal. Akal tak boleh terima. Sebabnya ia akan menafikan sifat ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Apa sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nak faham di sini? Dalam sifat harus bagi Allah Ta'ala ni, maknanya apa? Maknanya ini adalah kebebasan mutlak Allah Azza wa Jalla untuk mengadakan, menciptakan ataupun tidak mengadakan ataupun tidak menciptakan segala perkara yang mungkin, segala yang berlaku, segala makhluk di dunia ini dan apa-apa sahaja peristiwa yang berlaku dalam dunia ini daripada mula alam ini diciptakan sampailah hari kiamat nanti. Semuanya tidak wajib dan tidak mustahil. Itu kita nak faham begitu. Sebab kalau Allah Ta'ala terpaksa wajib pula ataupun mustahil tak boleh langsung, maka akan menafikan ketuhanan Allah Azza wa Jalla, menafikan kekuasaan mutlak Allah Azza wa Jalla. Ini hukum akal yang kita senang nak faham. Adapun kita makhluk, kita makhluk ini hanya Allah Ta'ala bagi pinjam kudurat, kehendak dan juga sedikit kudurat yang Allah Ta'ala pinjamkan. Ada masa kita wajib, ada masa kita harus, ada masa kita mustahil. Ini kita nak tunjukkan kita ni makhluk yang lemah. Ni makhluk kita terikat ni. Apa yang wajib kita buat? Allah Ta'ala perintah kita wajib sembahyang, wajib kita buat. Kalau tak buat, apa hukum dia? Berdosa. Akan dibalas. Itu yang tadi tu. Allah Ta'ala tidak terikat dengan balasan dosa dan pahala, tapi kita terikat dengan dalam syarah tadi kan yang saya bacakan tadi ni. Allah Ta'ala tidak terikat. Kalau kita terikat. Sebab kita ada perkara yang wajib kita buat. Segala perintah yang wajib, yang fardu ain dan juga fardu kifayah, maka kita wajib melakukan. Wajib melakukan, itu wajibnya. Ada juga perkara yang mustahil yang kita tak boleh buat. Sebab memang kita lemah. Dapat ke kita ni bercita-cita nak naik ke langit. Bercita-cita contohnya lah. Kita ada yang bercita-cita nak naik ke langit macam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit. Dapat tak kita buat? Kita lakukan? Tak dapat. Mustahil kita. Sebab kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan mi'raj sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput Nabi kita mi'raj ke langit. Dengan menaiki burak, dengan ditemani oleh malaikat Jibril. Kita mustahil lah. Apa lagi yang kita mustahil? Mustahil kita menciptakan sesuatu. Mustahil kita nak mematikan, kecuali kita bunuh orang lah. Itu pun belum tentu mati kan. Mustahil kita boleh menghidupkan orang mati. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum dia harus. Cuma dari segi keharusan pula, ni kita terikat tadi. Kita pun ada sifat harus juga.
Harus kita makan, harus kita minum, harus kita bekerja, harus kita tidak bekerja, harus kita mencari rezeki, Ini perkara-perkara yang diharuskan kepada kita lah. Setakat yang halal yang boleh kita usahakan, kalau kita melakukan yang haram, berdosa pula kita. Kita pun terikat pula dengan dosa pahala, Sedangkan Allah Azza wa Jalla tidak terikat, sebab bagi Allah semuanya itu adalah kekuasaan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat boleh fahamlah, mudah itu kan. Kita sambung seterusnya, kesan terhadap ta'rifan harus. Jika tidak harus bagi Allah Azza wa Jalla mengadakan mungkin atau sebaliknya, maka perkara mungkin itu bukan lagi dinamakan harus, bahkan ianya perkara yang mustahil atau wajib. Dia ada 3 bahagian saja. Dalam syarah ni sebut ni. Nak memahamkan kita ada 3 bahagian saja. Sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, dan sifat yang harus. Dari segi hukum akalnya pun dipecah 3 juga. Yang mana wajib akal boleh terima, yang mana mustahil akal boleh terima, dan juga yang harus akal boleh terima. 3 saja. Jadi jika tidak ada sifat harus bagi Allah Ta'ala, maka dia akan jatuh dalam kategori wajib ataupun akan jatuh dalam kategori mustahil. Jadi ini mustahil lah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak ada sifat harus bagi Allah Azza wa Jalla, maknanya seolah-olahnya Allah Ta'ala terikat dengan sifat wajib dan juga terikat dengan sifat mustahil. Sedangkan yang kita belajar sifat wajib, 20 sifat yang wajib, nak menunjukkan betapa sempurnanya, betapa agungnya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Betapa agungnya, betapa berkuasanya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang qadim, segala sifatnya yang qadim, yang berdiri pada zat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kena faham balik, kena faham ke situ balik. Dan juga kita mengaji sifat-sifat yang mustahil, itu lawannya, lawan bagi sifat wajib, mustahil Allahu Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kekurangan. Ini sebab itu kita mengaji 20 pula sifat yang mustahil bagi Allah. Yang mana mustahil bagi Allahu Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan tersebut. Dan kita dah masuk sifat yang harus bagi Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nak menunjukkan ini kekuasaan mutlak, kuasa budi bicara. Seolah begitulah kalau dalam istilah undang-undangnya lah, kuasa budi bicara, kepada Allah Azza wa Jalla. Sama ada ni kuasa, kalau dalam istilah diraja, kita panggil kuasa prerogatif. Kuasa prerogatif itu kuasa mutlak. Contoh, ini lari sikit lah pada tajuk. Nak menunjukkan Allah Ta'ala ini sebagai perbandingan sahaja. Walhal Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih-lebihlah lagi. Contohnya, kuasa prerogatif ataupun kuasa mutlak yang diberi oleh undang-undang kepada raja-raja Melayu berkaitan dengan hal ehwal Islam. Maknanya orang lain tak boleh campur tangan dalam hal ehwal Islam ni. Kuasa mutlak diberi kepada raja-raja Melayu. Dalam konteks Negeri Sembilan ni, termasuk raja itu diistilahkan termasuk yang teramat mulia Datuk-Datuk Undang dan juga Tunku Besar Tampin. Ini membentuk istilah raja di Negeri Sembilan selain daripada yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.
Ini bagi contoh lah. Orang lain tak, maksudnya orang lain tak boleh campur. Kuasa agama ni terletak kepada raja-raja Melayu. Ya? Orang politik tak boleh campur tangan. Orang biasa pun tak boleh campur tangan. Kerabat diraja pun tak boleh campur tangan. Para menteri pun tak boleh campur tangan. Ya? Sebab ini adalah kuasa mutlak yang diberi kepada raja-raja Melayu. Tinggal lagi raja-raja Melayu menurunkan kuasa, ya, contohnya kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dalam semua hal ehwal Islam. Dalam perkara kehakiman syariah, raja menurunkan kuasa kepada hakim-hakim syar'i, ya, ketua hakim syar'i dan juga kepada mahkamah syariah. Dalam perkara hukum hakam, raja menurunkan kuasanya kepada para mufti. Ini contoh, nak bagi contoh. Sedangkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dalam sifat harus tadi ini kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Nak menciptakan sesuatu ataupun nak mematikan ataupun memusnahkan sesuatu. Ini terpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dalam ta'rifan harus tadi. Ya. Tanbihun, peringatan. Muka surat 71, tajuk yang di bawah. Ya. Berdasarkan perbahasan tadi, perbahasan di atas, terdapat beberapa peringatan yang berkaitan dengan perbahasan sifat yang harus bagi Allah Azza wa Jalla, iaitu sifat yang harus bagi Allah Azza wa Jalla ini berkait secara langsung dengan perbahasan tanjizi hadis dalam sifat qudrat dan iradat, iaitu menjadikan atau tidak menjadikan sesuatu sama ada perkara baik atau sebaliknya. Ingat lagi tak? Ta'alluq sifat qudrat dan iradat, iaitu ta'alluq tanjizi hadis. Ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Ingat lagi tak? Yang saya bagi misalan tentang buat rumah. Nak menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ta'alluq sifat qudrat. Ta'alluq tanjizi qadim, iaitu pelaksanaan, pelaksanaan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di Lauh Mahfuz lagi, yang berada sewaktu yang qadim. Apa sebab qadim? Maknanya sejak azali lagi. Perancangan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu. Contoh, nak melahirkan seorang manusia bernama Abbas. Abbas bin Nurdin, yang dilahirkan pada 20 Januari 1968. Tarikh saya lahirlah, 20 Januari 1968. Itu pada 20 Jun 1968 itu, itu tarikh saya dilahirkan. Itu apa dia? Itu pelaksanaan yang kita panggil tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Pelaksanaan yang baharu. Pelaksanaan yang qadimnya, ta'alluq tanjizi qadim, berlaku bila? Sejak azali lagi. Sejak azali lagi. Kita pun tak tahu. Tapi hanya Allah yang tahu. Itu pelaksanaan segi sejak azali lagi dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaksanaannya itu. Yang baru berlakunya bila? 20 Jun 1968. Itu dipanggil tanjizi hadis. Lahir je saya daripada perut ibu saya 20 Jun 1968 itu, maka berlakulah tanjizi hadis. Apa hukum dia? Harus bagi Allah Azza wa Jalla.
Wajib ke Allah Ta'ala menghidupkan saya, menzahirkan saya, melahirkan saya 20 Jun 1968 tu? Tak wajib, harus saja sifatnya. Ini kaitan nak nampak, untuk menampakkan tadi sifat harus bagi Allah Ta'ala yang berkait dengan sifat kudrat dan iradat pada pelaksanaan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita panggil ta'alluq tanjizi hadis. Contoh, sekarang ni sibuk perang dunia ketiga, kan? Perang dunia ketiga. Dengan bermulanya perperangan di Palestin, dunia meramalkan perang dunia ketiga, kan? Perang dunia ketiga. Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, di sana nanti yang menyebutkan akan berlaku satu peperangan yang besar, yang menumpahkan darah yang jiwa nyawa yang terlalu banyak, ada yang dipanggil apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut dalam hadis, jadi dari segi ta'alluq tanjizi hadisnya dah berlaku ke belum? Mungkin belum berlaku lah, mungkin belum berlaku lagi, sebab sekarang ini yang terlibat hanya pejuang-pejuang kita di Palestin, pejuang-pejuang Islam di Palestin menentang Israel yang dibantu oleh Amerika dan juga Britain, Jadi dalam hadis disebut nanti akan berlaku peperangan yang besar, antara Islam dan bukan Islam, yang akhirnya dimenangi oleh kita kaum muslimin, dalam peperangan besar tu nanti, akan dimenangi oleh kaum muslimin yang yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, pada ketika itu tentera yang berperang itu adalah sebaik-baik tentera, sebaik-baik tentera dari segi keimanannya, kehebatannya dalam agama dan sebagainya. Dan kita dimaklumkan apa yang berlaku sekarang, pejuang-pejuang Hamas di Palestin yang turun ke medan jihad ini, siapa yang nak jadi pejuang Hamas ini mestilah hafaz Al-Quran. Subhanallah. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tentera-tentera. Itu yang Nabi sebut, tentera-tentera yang terbaik dan juga pasukan yang terbaik di kalangan umat tentera Islam pada mungkin ini dah hampirlah masanya, wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Jadi yang dikongsikan oleh Syekh Dr. Ali Al-Qaradaghi tengah hari tadi selepas solat Jumaat, bahawa pertolongan Allah telah turun, sebagai bukti betapa sucinya perjuangan jihad saudara-saudara kita, pejuang-pejuang Islam di Palestin, untuk mempertahankan bumi Aqsa, Masjidul Aqsa. Jadi itu dari segi yang saya sebut tadi, malhamah kubra, dalam hadis tersebut, peperangan yang besar, malhamah kubra, dari segi ta'alluq kudrat dan iradatnya, ta'alluq tanjizi qadim, telah ada ketetapan pelaksanaannya oleh Allah Azza wa Jalla sejak azali lagi. Dari segi pelaksanaannya yang hadis, ta'alluq tanjizi hadisnya dah berlaku ke belum? Belum berlaku lagi. Bila berlaku? Wallahu a'lam. Jika berlaku, itu adalah nak menunjukkan bahawa harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ta'alluq kudrat dan iradatnya, ta'alluq tanjizi hadis. Itu yang kita kena faham begitu. Itu yang pertama. Sehingga mudah aja kita faham tu kan.
Mudah-mudahan hadirin hadirat yang ada dalam ni ingat baliklah ta'alluq tanjizi qadim dan juga ta'alluq tanjizi hadis ketika kita membahas sifat kudrat dan iradat. Seterusnya muka surat 72 itu secara aqli Allah Azza wa Jalla harus menjadikan sesuatu yang berlawanan dengan perkara yang sudah dimaklumi di dalam hukum syarak. Secara akli, secara hukum akalnya, Allah Azza wa Jalla harus menjadikan sesuatu yang berlawanan dengan perkara yang sudah dimaklumi di dalam hukum syarak. Seperti, contoh, seseorang yang rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan seseorang yang berbuat maksiat dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang kita kena jaga-jaga akidah kita. Jangan ingat kita ni ahli ibadah, ahli surau dan masjid, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli zikir, kita wajib masuk syurga. Hukumnya apa? Harus saja. Harus bagi Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam syurga. Dan sebaliknya pun sama juga. Adakah seorang ahli maksiat wajib masuk neraka? Tidak wajib. Hanya harus sahaja bagi Allah Ta'ala memasukkan seorang ahli maksiat dalam neraka. Harus bagi Allah Ta'ala memasukkan seorang ahli maksiat ke dalam syurga. Kedua-duanya harus. Sebab apa? Di segi hukum akal tadi. Balik tadi kepada hukum yang kita faham tadi, hanya ini adalah perkara mungkin. Termasuk dalam perkara mungkin yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat harus tadi. Nak mengadakan ataupun mentiadakan. Nak memasukkan seseorang itu dalam syurga ataupun nak memasukkan seseorang itu dalam neraka. Sebab itu kita sentiasa berdoa dan berharap. Jangan, sebab itu dia balik juga kepada niat. Balik juga kita kepada ikhlas beribadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis, hadis yang berapa saya tak ingat, dalam Matan Al-Arba'in. Dalam Matan Al-Arba'in. Hadis yang keempat tak silap saya, dalam Matan Al-Arba'in. Yang keempat ke yang kelima, saya tak ingat. Lebih kurang begitulah. Yang menceritakan kepada kita hadis Nabi SAW yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi dalam Matan Al-Arba'in. Hadis 40 Imam Nawawi itu. Yang menceritakan betapa seorang ahli ibadat yang tiba-tiba di akhir usianya Allah Ta'ala jadikan dia ahli maksiat. Dan lalu dia beramal dengan maksiat. Dan maka Allah Ta'ala matikan dia dalam keadaan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu dimasukkan ke dalam neraka. Wallahiyazubillah. Sedangkan ada satu lagi golongan yang ahli maksiat. Yang beramal dengan maksiat. Tiba-tiba di hujung usianya. Tiba-tiba di hujung usianya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dia nak menjadi ahli syurga, bertaubat dia, lalu beramal dengan amal ahli syurga dan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan orang yang taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Ini yang kita minta. Sebab itu kita selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan sebaik-baik kematian dan janganlah matikan kami
dengan seburuk-buruk kematian. Kita minta lindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Sebab hanya harus hukumnya, ya. Cuma dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, menjanjikan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak, ya, tidak lupa pada janji-janjinya, ya, tidak menyalahi janji-janjinya. Orang buat baik dibalas baik, orang buat jahat dibalas jahat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, bila kita mengaji tauhid ni, kita faham begitu, kita berharap, ya, kita berharap maknanya kebaikan yang kita buat pada hari ini mudah-mudahan berterusan sampailah akhir hayat kita, sampailah kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sebagai seorang Islam mukmin yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dengan sebaik-baik kematian, ya. Dan kita minta lindung, ya, kita minta lindung daripada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya tidak disesatkan kita, tidak dipalingkan kita di akhir hayat kita daripada taat kepada Allah, ya, Azza wa Jalla, ya. Minta lindung kita, ya. Wa'iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, ya. Jadi sebab itu hadirin sekalian, ya, bila kita mengaji tauhid macam ni, insya-Allah mudah-mudahan menjadi motivasi lah, ya. Jadi motivasi kepada kita supaya kita terus taat, istiqamah. Nak istiqamah ni yang payah, ya. Nak istiqamah jaga solat 5 waktu bagi orang lelaki, nak istiqamah solat 5 waktu di masjid, di surau, ya. Nak istiqamah ni memang susah, ya. Nak ditambah, kemudian nak tambah pula nak istiqamah dengan amal-amal yang sunat, ya, sunat rawatib yang mengiringi solat fardu, nak istiqamah solat duha, nak istiqamah puasa sunat, ya. Yang besar-besar lah kalau boleh, ya, kita kejar dulu, ya. Memang ni satu cabaran lah pada kita, ya. Sebab itu kita minta, ya, kita minta terutama yang wajib, kita istiqamah dengan ibadat yang wajib. Mana yang tinggal fardu-fardu yang dulu kita ganti, dia pun nak kena istiqamah juga, ya. Sebab ada orang yang bertahun-tahun dulu tak solat, ada orang yang bertahun-tahun dulu tak puasa, ya. Jadi nak ganti itu pun nak istiqamah juga, ya. Nak ganti solat yang bertahun-tahun dulu kita tertinggal di waktu kita zaman lalai dan lupa dulu, ya. Jadi tak apalah, ya. InsyaAllah kita berdoa, InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita istiqamah dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kita faham tadi ni apa ni? Hanya harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memasukkan seseorang itu dalam syurga atau neraka, ya. Jadi ini menjadi peringatan pada kita, insya-Allah. Seterusnya dalam peringatan ini, tanbih ni, seseorang secara syar'i pula tidak akan berlaku seseorang yang rajin beribadat dimasukkan ke dalam neraka dan seseorang yang berbuat maksiat dimasukkan ke dalam syurga. Hal ini kerana ia akan melazimkan pendustaan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan pendustaan terhadap kedua-duanya adalah kekufuran. Tadi saya hukum akalnya, sekarang segi hukum syarak pula, ya. Segi hukum syaraknya maknanya Allah Ta'ala menjanjikan orang yang taat beribadah kepadanya akan dimasukkan dalam syurga dan tak mungkin masuk neraka, ya. Segi hukum syaraknya, ya. Sebab hukum syaraknya bila menunaikan fardu dan menambah dengan yang sunat, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala, ya. Bagi ganjaran pahala, ya. Ni mengumpul pahala, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Sebab ini apa?
dah dijanjikan segi hukum syaraknya, ya. Disebut dalam Al-Quran, ya, disebut dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini segi hukum syaraknya. Inna Allah la yukhliful mi'ad tadi, ya. Allah Ta'ala tidak akan memungkiri, ya, janji-janji, ya. Kemudian dari segi hukum akalnya, secara hukum syaraknya, ya. Hukum syarak ni pun kalau kita bahas panjang hadirin sekalian, ya. Hukum syarak ni panjang boleh bahas. Sebab bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang awal, matan al-arba'in, innamal a'malu bin niyyat. Sesungguhnya amal ibadat itu dengan niat. Dengan niat yang ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla, insya-Allah dapat pahala. Niat yang bercampur dengan kerana Allah dan kerana dunia, timbang pula. Jika berat kerana Allah, sikit sahaja kerana dunia, dapat pahala. Tetapi kalau kerana dunia yang lebih, kerana Allahnya kurang, sikit, tak dapat pahala. Ini yang telah dibahas dalam hadis innamal a'malu binniyat, dibahas panjang lebar. 3 kategori tu, ingat, ya. Jadi kita ini kita ambil ni lah, ya. Kita sajalah yang tahu niat kita, ya. Kita sajalah yang tahu tentang diri kita. Sebab itu segala amal ibadat ni mula-mula nak kena mujahadah. Apa mujahadah? Maknanya kita mungkin paksa diri kita. Walaupun mulanya tak ikhlas, ya. Bukan mudah nak bangun tahajud, nak paksa diri bangun tahajud ni, ya. Tak apa, mula-mula paksa diri. Lama-lama insya-Allah bila dah, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mudah-mudahan Allah Ta'ala hadirkan ikhlas dalam hati kita, ya. Ini termasuklah amal ibadat yang lain, ya. Puasa sunat dan sebagainya. Wallahu a'lam, ya. Kita sambung, yang di bawah, muka surat 72. Terdapat golongan yang mengkategorikan beberapa perkara harus bagi Allah Azza wa Jalla sebagai perkara wajib dan tidak akan terjadi sebaliknya secara akal dan nakal. Terdapat golongan yang mengkategorikan beberapa perkara harus bagi Allah Azza wa Jalla sebagai perkara wajib dan tidak terjadi sebaliknya secara akal dan nakal. I'tikad ini dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Tadi kita sebut apa? Harus bagi Allah Azza wa Jalla, kan? Ya? Dalam mengadakan atau tidak mengadakan perkara yang mungkin. Ya, tetapi ada juga golongan lain yang perkara harus bagi Allah Ta'ala pun dia kata wajib bagi Allah Ta'ala. Ya? Secara hukum akal dan juga secara hukum syarak. I'tikad ini dipegang oleh golongan Mu'tazilah. Ya? Golongan Mu'tazilah ni lain sikit pada kita. Ya? Ingat balik hadis yang awal-awal saya baca dulu. Nabi bersabda akan berpecah umatku kepada 73 golongan. Hanya satu sahaja yang masuk syurga, yang lain masuk neraka. Ya? Iaitu kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya? Jadi Mu'tazilah ni termasuk dalam golongan yang 72 golongan tu. Ya? Yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka, wal iyaz billah. Jadi kita jaga i'tikad kita supaya tak masuk dalam golongan i'tikad Mu'tazilah. Antara perkara yang harus menurut ahli sunnah dihukumkan wajib oleh Mu'tazilah adalah seperti dosa dan pahala. Ya? Dosa dan pahala, mengutus para rasul kepada manusia, melakukan sesuatu yang baik atau yang terlebih baik. Hal ini kerana mereka berpegang dengan kaedah innal hasana ma hassanahul aqlu wal qabiha ma qabbahu al aqlu.
Maksudnya sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dan sesuatu yang tidak baik itu adalah sesuatu yang dianggap tidak baik oleh akal. Ya. Jadi golongan Mu'tazilah ini beriktikad dihukumkan wajib oleh Mu'tazilah ada seperti dosa dan pahala. Maknanya golongan Mu'tazilah tadi ni siapa buat baik wajib Allah Ta'ala bagi pahala. Kan? Siapa buat dosa wajib bagi Allah Ta'ala beri dia dosa. Ya, balasan dosa ni, azab. Ya. Sedangkan kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah hukumnya harus sahaja. Sebagaimana tadi harus bagi Allah Ta'ala memasukkan golongan yang maksiat ke dalam syurga. Harus juga bagi Allah Ta'ala memasukkan golongan orang yang banyak ibadat masuk dalam neraka. Harus. Ya? Ni beza kita dengan Mu'tazilah. Ya? Sebab Mu'tazilah ni berpegang kepada kaedah tadi ni. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dan sesuatu yang tidak baik itu adalah yang dianggap tidak baik oleh akal. Ini kaedah yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah. Maknanya apa hadirin sekalian? Golongan Mu'tazilah ini banyak berpegang kepada dalil akal semata-mata. Ya, wal'iyazubillah. Ya, menggunakan logik akal semata-mata. Ya. Ini dia lebih itu yang penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah ini berbanding kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jadi ada sekalian dah hampir pukul 9 ya. Dah hampir pukul 9. Jadi saya kalau tak ada soalan saya minta berhenti di sini dulu. Ya. Kalau ada soalan ke? Ada soalan? Ada soalan ke? Saya tengok dalam chat room lah kalau ada soalan. Oh, sekejap Ustaz. So, okey. Asal niat Ustaz. Dalam chat room saya ada beritahu. Okey. Kita tahu yang harus bagi Allah memasukkan ahli ibadah ke dalam syurga dan sebaliknya ahli maksiat ke dalam di sebalik ini, ya. Harus bagi Allah Ta'ala memasukkan ahli ibadat dalam neraka dan sebaliknya ahli maksiat ke dalam syurga. Jadi bolehkah kita berpegang kepada ayat Al-Quran yang janji Allah adalah pasti yang sifat rahmat dan sebagainya mutabasir itu? Okey, bagus. Ini yang kalau kita tengok balik tadi, muka surat 72 tadi ni ada secara hukum akal dan secara hukum syarak. Itu beza dia, Puan Anisah yang bertanya dan hadirin-hadirat sekalian. Maknanya dari segi hukum akalnya harus harus bagi Allah Ta'ala nak masukkan orang ahli ibadah ke dalam neraka dan sebaliknya memasukkan ahli maksiat ke dalam syurga, harus. Itu segi hukum akal. Tetapi dari segi hukum syaraknya orang ibadahlah masuk syurga. Orang maksiat masuk neraka. Sebab apa? Sebab ada dalil hukum syarak dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu yang. Jadi sebab itu betul lah ni. Bolehkah kita berpegang kepada Al-Quran yang janji Allah adalah pasti sifat rahmat bagi Allah? Ni memang betul kita pegang. Boleh. Boleh kita berpegang sebab itu hukum syarak. Ya. Sebab itu bila mengkategorikan bab ikhlas niat ni, dia terbagi kepada 3. Golongan kita Islam, mukmin yang beramal kerana Allah Azza wa Jalla ni, tentang keikhlasan tadi bagi kepada 3. Yang pertama dipanggil ahlillah, yang beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebab nak masuk syurga ataupun bukan sebab takut neraka. Ini ahlillah ni. Ini makam yang tertinggi. Dalam disebut dalam satu kitab, ada kitab kecil je. Saya ada kitab, lupa nama kitab je. Yang membahagikan orang ikhlas ni kepada 3 bahagian tadi. Ikhlas lillahi ta'ala. Ini dipanggil ahlillah.
Yang kedua, yang dipanggil, ni kategori yang kedua. Kategori yang kedua ni, dia beribadat kerana Allah dan juga kerana janji Allah tadi dalam Quran hadis tadi ni. Ya. Ini kategori yang kedua. Ikhlas juga. Ya. Dan golongan yang ketiga ni, ikhlas golongan yang ketiga ni, buat ibadat tadi kerana nak dapat syurga dan kerana takut masuk neraka. Ya? Ini golongan yang ketiga. Ya? Jadi ini termasuk juga ikhlas sebenarnya, tapi kategori yang paling bawah lah. Ya? Tapi tak apa. Ya? Saya bersetuju dengan ni. Tadi maknanya kita boleh jadikan motivasi lah. Ya? Motivasi kepada diri kita. Sebab itu saya sebut tadi dalam kita beramal ni, disebut dalam kitab Sirus Salikin. Dalam kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang pertama kita kena mujahadah, memaksa diri. Mujahadah, mujahadah kita berjihad, berjihad bersungguh-sungguh bukan senang. Nak dapat solat jemaah di surau, di masjid kan, ini perlukan mujahadah. Paksa diri kita. Kita paksa diri kita mula-mula. Ini dia panggil mujahadah ni, bersungguh-sungguh nak solat berjamaah di surau dan di masjid. Bagi lelaki lah, di perempuan, orang perempuan afdal di rumah. Ini panggil mujahadah. Lepas itu, lepas mujahadah, istiqamah. Nak istiqamah tu pun kena mujahadah juga. Bukan senang. Nak istiqamah tahajud tiap-tiap malam bukan senang. Selepas mujahadah yang lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mujahadah, istiqamah, lepas itu insya-Allah. Insya-Allah. Jika kita terus istiqamah, mujahadah dan istiqamah, insya-Allah Allah Taala akan beri, ikhlas kerana Allah, bukan kerana terpaksa, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita yakin ni. Ini sebab apa? Dah ditunjuk oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab dia, As-Sairus Salikin. Rahsia-rahsia bagi orang yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kitab tu. Kitab Sirus Salikin tu. Rahsia-rahsia orang yang salik, yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi motivasi pada kita. Ada soalan lain tak? Kalau tak ada, saya nak berhenti di sini. Ni ada satu lagi. Soalan saya yang kedua tu pun pasal niat tu, Ustaz dah jawab juga. Maknanya yang niat tu satu yang kerana Allah, yang kedua kerana yang syariat. Okey. Ya. Oh, dah jawab ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Puan Moderator, saya serah baliklah pada Puan Moderator. Kita tutup majlis ya. Boleh. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan dari diri saya sendiri, saya mohon maaf lah. Sama-lah Ustaz. Penjelasan saya tu tak sampai ataupun tidak difahami. Kalau tak faham pun tak apa. Kita dengar dulu, mudah-mudahan insya-Allah. Nak faham ni sebenarnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, betul. Saya pun sama juga dulu nak faham apa benda tanjizi qadim, tanjizi hadis ni. Memang susah nak faham. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memohon pada Allah Ustaz ya. Ya. Datuk. Terima kasih Datuk. Jazakillah khairan kasiran Datuk. Yang amat Arif Datuk Haji Abbas bin Nordin atas kuliah yang diberikan pada malam ini. Pada malam ini, antara perbincangan pada malam ini ialah kesan terhadap takrifan harus. Kuasa budi bicara, kuasa mutlak pada Allah Azza wa Jalla, iaitu harus bagi Allah sama ada mengadakan, mematikan, menghidupkan, memasukkan ke dalam syurga, memasukkan ke dalam neraka dan lain-lain. Jadi kita sentiasalah berdoa agar diakhiri dengan kematian yang baik dan dijauhi kematian yang buruk. Alhamdulillah.
diharapkan dengan kupasan dan huraian yang telah disampaikan oleh Yang Ahmad Arif Datuk sedikit sebanyak dapat memberi pengetahuan bagi kita semua untuk memahami ilmu tauhid ini dengan izin Allah Ta'ala. Hanya Allah dan hanya kepada Allah kita bermohon dan berserah agar dikurniakan taufik dan hidayah dalam membimbing kita ke jalan yang diradai. Amin. Amin ya Allah. Muslimin dan muslimat, selepas ini pada jam 9.15 malam akan diadakan kuliah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadir Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang berjudul Nasihat Buat Hati. Muslimin dan muslimat dijemput terus mengimarahkan majlis ilmu ini bersama Gema Nur Iman. Sebagai penutup, saya persilakan Yang Ahmad Arif Datuk Haji Abbas untuk membacakan doa, tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Haji Mun. Oh Datuk Mun dah masuk Datuk Mun. Wow. Alhamdulillah. Tiba-tiba dapat pangkat Datuk. Mungkin berjangkit. Alhamdulillah. Amin. Amin. To the moon. And back. Maaf pada bonda ya. Bonda duduk di belakang tabir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Awal Ustaz masuk